A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 57, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah ni. Yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Baiklah, macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Jenuh terus ajak TJ, datuk dia dengan Mak Bukit ikut dia menuju ke tempat Samat Perang di rantai. Kemudian Sajono terus tepuk bahu Samat Perang dan duduk bersila berhadapan dengan dia. "Kamu buka rantainya," kata Sajono pada TJ. Badan TJ mula menggeletar terima anak kunci dari Mak Bukit. "Cucu saya, Pak." "Tak mengapa, biarkan. Tapi dia tak tahu semuanya ni, Pak. Dia harus belajar." Sajono renung wajah Datuk TJ sambil tepuk bahu dia. TJ tengok Datuk dia macam tak suka arahan yang diberikan oleh Sajono pada TJ tu. Sajono bersuara, "Ayuh orang muda, cucu saya masih bodoh, Pak. Dia kena belajar. Tapi jangan bimbang, biarkan dia lalui pengalaman ni." Badan TJ menggeletar. "Dia punya takut Tuhan je yang tahu." "Begitu mah," kata Datuk dia. TJ pun rapat ke arah Samat Perang yang terlentang. Kedua belah kakinya terkangkang. Biji mata dia bergerak-gerak ikut gerak-geri TJ. Dengan berhati-hati, TJ masukkan anak kunci ke lubang kunci dan buka. Kemudian TJ buka kunci dekat tangan dia pula. Tiba-tiba TJ terasa ada satu hentakan pada pangkal belikat dia. Tersungkur dia dekat lutut Sajono. Samat Perang mula melompat dan menari. "Bangun nak, kau jatuh sendiri. Bukan Samat yang tenang kau, orang lain yang buat." Tapi TJ tak rasa sakit pun, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian TJ segera duduk dekat sebelah datuk dia. Sajono terus merenung dengan renungan yang tajam pada Samat Perang. Samat Perang tu berhenti menari. "Duduk sini," kata Sajono. Samat Perang tu duduk depan dia. Sajono keluarkan rotan seni sepanjang 6 inci dari celah pinggangnya dan pukul badan Samat Perang sebanyak 5 kali. Kemudian dia tenung biji mata Samat Perang. Samat Perang angkat kepala dan terus tenung mata Sajono dengan wajah yang bengis. Sajono tenangkan diri dan matanya tak berkedip. Seluruh badan Samat Perang menggeletar dan akhirnya dia rebah ke lantai. "Bangun, tentang mata saya," kata Sajono. Samat Perang terus bangun, tapi gagal. Setiap kali dia nak bangun, dia akan rebah balik. Mukanya nampak pucat. Kedua-dua belah cuping telinganya nampak kecut. Kemudian Sajono suruh Samat bangun perlahan-lahan dan duduk menghadap dia. Setelah berhempas fulas, akhirnya Samat Perang berjaya duduk bersila depan Sajono. Datuk TJ dan Mamat Bukit tak berkata apa-apa. Mereka cuma memerhati segala gerak-geri Sajono dan Samat Perang. Sajono renung muka Datuk TJ dan Mamat Bukit. Mereka berbalas senyuman. Kemudian Sajono bersuara, "Yang jahat, yang baik, semuanya keluar." Samat Perang terus rebah tak sedarkan diri. "Biarkan dia sedar sendiri," kata Sajono pada Mamat Bukit dan Datuk TJ. Isteri Samat Perang bersandar pada dinding dengan wajah yang tenang. Malam bertambah larut. Udara terasa amat dingin sekali. Tak lama kemudian Samat Perang sedar dari pingsan. Dia terus duduk dalam keadaan yang amat letih. Sajono tersenyum dan berkata dengan suara yang lantang, "Yang jahat jangan datang, yang baik berumah dalam diri." Muka Sajono kelihatan merah padam. Samat Perang pingsan sekali lagi. Kali ini Sajono segera pulihkan dia dengan kain pelikat. Bila dah sedar, Samat minta air. Isteri Samat Perang pun terus pergi ambil air untuk laki dia. Semua yang ada di situ rasa gembira. Bergenar air mata isteri Samat Perang.
sambil tersenyum. Sahabat perang renung wajah isterinya dan berkata, "Kau menangis, Sofia?" "Tak, saya tak menangis bang. Mata kau berair." "Ya, saya menangis bang. Saya gembira sebab abang dah baik." "Aku tak faham apa yang kau cakap ni, Sofia. Abang sebenarnya sakit." "Sakit?" Sahabat perang renung Mamat Bukit. Mamat Bukit anggukkan kepala. Kemudian Sarjono suruh sahabat perang berehat. Sahabat perang dah macam orang bingung. Dia renung rantai besi dan ibu kunci dekat tiang seri tu. "Saya mengantuk," kata sahabat perang pada Mamat Bukit. "Tidurlah dulu." Sahabat perang terus rebahkan badan atas lantai. Mamat Bukit angkat kepalanya dan isterinya sorongkan bantal. "Ikat tangan je, bukan apa, berjaga-jaga," kata Sarjono. Isteri sahabat perang pun segera ikat tangan suami dia. Dalam beberapa minit terdengar suara dengkur sahabat perang. Kemudian Mamat Bukit bersuara, "Selesai atau ada lagi, Kiai? Untuk malam ni dah selesai. Malam besok saya datang lagi. Saya nak pulang. Saya hantarkan Kiai. Malam besok saya datang lagi. Saya minta sediakan rotan halus atau rotan seni. Panjangnya kira-kira 3 kaki." Sebelum bergerak pulang tu, Sarjono renung muka Datuk TJ. Dia berharap sangat Datuk TJ dapat datang besok. Tak lama lepas Sarjono pulang tu, Datuk TJ pun minta diri untuk pulang. TJ dengan Datuk dia sampai dekat rumah dekat pukul 1 pagi. Nenek TJ sambut mereka berdua dengan wajah masam dekat muka pintu. Kemudian Nenek TJ bersuara, "Janda mana yang awak gila? Anak dara mana yang awak intai sampai pagi baru balik rumah?" "Tak ada janda, tak ada anak dara. Yang ada awak seorang je. Sebab itulah saya balik ke rumah." Nenek TJ terus diam dan kunci pintu rumah. TJ terus rebahkan badan dalam bilik. Semua yang dia alami dekat rumah sahabat perang tadi terbayang balik. Akhirnya TJ terlelap. TJ terjaga bila Datuk dia tarik kaki dia dengan kuat suruh solat subuh. Malam tu, tepat pukul 11 malam, TJ dengan Datuk dia tinggalkan rumah menuju ke rumah sahabat perang. Bila mereka sampai, Sarjono dan Mamat Bukit tengah duduk bawah pokok bertemankan lampu minyak tanah. Datuk TJ tak tanya kenapa mereka duduk luar rumah sebab dia tahu selagi belum tepat pukul 12 malam, Sarjono tak akan pijak lantai rumah sahabat perang. TJ dengan Datuk dia pun duduk bawah pokok tu. Sarjono tak banyak bercakap, tapi Mamat Bukit dengan Datuk TJ rancak bersembang. Tepat pukul 12 malam, mereka pun masuk ke rumah sahabat perang dan duduk dekat ruang tengah. Isteri sahabat perang bagi rotan seni pada Sarjono. Lepas bertanyakan keadaan sahabat perang pada isterinya, Sarjono pun mulakan proses rawatan. Sarjono terus buka kunci pada rantai besi yang diikat pada tangan sahabat perang dan kejut dia bangun. Bangun. Tergesa-gesa sahabat perang bangun, gosok mata dan duduk berselir depan Sarjono. Sarjono pegang tangan kanan sahabat perang dan setiap sendinya dipicit berkali-kali. Kemudian Sarjono ikat jari tu dengan rotan seni. Bila dirasakan ikatan tu dah cukup, Sarjono terus rentak dengan kuat. Sahabat perang kelihatan cemas, wajahnya berkerut, tahan rasa sakit dan terus menjerit meronta-ronta. Sarjono terus pegang hujung rotan dengan kuat. Sahabat perang berpusing-pusing atas lantai. Dia macam kehilangan tenaga untuk berdiri dan jari tangan kanan dia yang diikat dengan rotan kelihatan lembik. Sahabat perang terus lemah, suaranya tak keluar. Ketika itu juga Sarjono tepuk belakang dia. Sahabat perang terus terkaku macam patung. Kelopak mata dia je yang berkedip-kedip. "Syaitan masih nak ganggu dia lagi," kata Sarjono sambil renung muka Mamat Bukit. Sahabat perang rebah perlahan-lahan atas lantai. Tapi Sarjono segera pulihkan badan dia yang lemah tu dengan melucutkan rotan yang diikat pada kelima-lima jari kanan dia. Sarjono bersuara, "Samad." "Ya." "Kau kenal aku?" "Tak kenal. Kau siapa?" "Aku Sarjono, datang untuk usaha pulihkan sakit kau. Dengan izin Allah, kau beransur sembuh." "Terima kasih." "Ingat Samad, Allah Maha Besar, Maha Mengetahui. Tak ada kuasa yang boleh mengatasi kuasa Allah. Penunggu tu syaitan." "Aku faham." Sarjono tersenyum. Kemudian dia serahkan rotan yang telah digunakan tu pada isteri sahabat perang dan baca doa kesyukuran. Tak lama lepas tu, Sarjono minta diri untuk pulang. Sebelum Sarjono pulang, Mamat Bukit bersuara, "Apa punca sakit kawan saya ni, Kiai? Amalan yang baik tersilap langkah, itu je silapnya." "Maksud Kiai?" "Saya cuma dapat bagi tahu setakat itu je." Sarjono pun bangun melangkah keluar. Mamat Bukit segera ambil basikal dan hantar Sarjono pulang. TJ dengan Datuk dia berpandangan. Terdengar suara isteri sahabat perang suruh mereka duduk minum kopi panas dulu.
Mereka setuju samak perang yang dah boleh duduk dekat Datuk TJ. Terlalu banyak yang samak perang tanya pada Datuk TJ tentang diri dia. Semua pertanyaan tu tak perlu dijawab oleh Datuk TJ. Malam tu samak perang ceritakan macam mana dia dapat nama perang tu. Menurut samak perang, gelaran perang dekat hujung nama dia tu dapat masa zaman darurat dulu. Masa tu dia berkhidmat dalam pasukan keselamatan, jadi polis dekat bahagian jungle squad. Setiap kali bawa orang-orang dia masuk hutan, pasukan dia selalu kena serang, dan sejak itu nama dia ditambah dengan perkataan perang. Sebab bila masuk hutan dia mesti berperang dengan komunis, dan ketika itu jugalah dia belajar ilmu yang bertujuan untuk pertahankan diri dari serangan pihak musuh. Datuk TJ bersuara, "Apa ilmu yang kau belajar?" "Ilmu kebal, mandi minyak dan lain-lain lagi, sampai saya dapat selendang merah dari guru saya." "Dekat mana kau belajar semuanya tu?" "Waktu saya bertugas dekat Cincin, Melaka." "Apa yang kau dapat dari ilmu tu?" "Bila saya masuk hutan, saya pakai selendang merah. Komunis tak sanggup menentang pasukan saya terlalu lama." Datuk TJ terdiam dengar cerita dari samak perang tu. Isteri samak perang tersenyum dan mula bercerita. Menurut isteri samak perang, dulu suami dia patuh dengan syarat yang diberikan oleh Maha Guru. Tapi sejak dia berhenti, semua syarat-syarat tu dilupakan. "Apa syarat-syaratnya?" tanya Datuk TJ. "Sembahyang 5 waktu tak boleh tinggal, tak boleh minum arak, tak boleh berjudi dan main perempuan. Setiap malam Jumaat mesti baca Yasin. Tak boleh makan minum dekat kedai bukan Islam." Samak perang terdiam. Wajahnya nampak kesal. Samak perang bersuara, "Semuanya saya langgar. Saya minum arak, saya berjudi, saya percaya pada perkara-perkara tahyul. Akibatnya saya tanggung sekarang. Saya menyesal. Mulai sekarang ikut pesan guru kamu. Buang perangai yang tak baik dari diri kamu." Tak lama lepas tu Datuk TJ minta diri untuk pulang. Masa TJ dengan Datuk dia berada dekat halaman rumah, Mamat Bukit pun sampai. Datuk TJ bersalaman dengan Mamat Bukit dan mereka berdua pun tinggalkan halaman rumah samak perang tu. Masa TJ dengan Datuk dia sampai rumah, nenek TJ belum tidur lagi. Dia tunggu mereka berdua pulang untuk makan malam sama-sama. Sebulan kemudian, TJ dengan Datuk dia pergi ke rumah samak perang. Keadaannya dah banyak berubah. Tak mudah naik darah dan wajahnya kelihatan tenang. Berhati-hati bila bercakap. Menurut Samad, sejak malam tu dia dah insaf dan berkawan baik dengan Sarjono. Dia belajar ilmu mengubat orang sakit guna rotan, dan sekarang dia tak cari urutan lagi. Dia usahakan tanah dekat belakang rumah, tanam pisang dan keledek sebagai sumber rezeki. Masa cari rotan dulu, dia lah jadi kepala puja tunggul buruk, pokok besar untuk cari kekayaan. Dia jadi kepala menurun nombor ekor. Memang mereka menang sampai 5-6 ribu, tapi duit habis macam tu je. Duit haram ni panas. Datuk TJ tersenyum. Dia dah tahu rasa sebenar kenapa samak perang menentang bermati-matian masa dia ikut rombongan Mamat Bukit cari rotan dulu. "Sudahlah Samad, lupakan semuanya tu. Sebulan 2 lagi saya nak pindah ke Kuala Lumpur. Anak saudara saya ajak saya ke sana. Katanya dekat sana banyak peluang berniaga." "Kau bergurau atau bersungguh-sungguh Samad?" "Bersungguh-sungguh." "Dekat mana?" "Kuala Lumpur tu luas. Dekat kampung Nakhoda, Batu Cave. Pacak rumah dulu, sementara nak bertapak. Malam isteri saya jual mi, siang saya jual ikan dan sayur dekat pasar Selayang." Beberapa bulan kemudian, Samad dan isterinya pindah ke Kuala Lumpur. Berita terakhir yang TJ dengar dari kawan-kawan samak perang, dia dah jadi ahli perniagaan yang berjaya dekat kampung Nakhoda. Tanah haram yang dia duduk tu dah menjadi bilik dia sendiri dan buat rumah batu 2 tingkat. Samak perang banyak menghabiskan masa lapangnya dekat masjid. Alright, itu saja untuk episod kali ni. Episod kali ni memang pendek je. Kita akan bersambung pada dalam siri 58. Kalau anda ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan kepada saya. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa. Tapi TJ rasa tak sakit, macam tak ada apa-apa yang berlaku. TJ segera. Tapi TJ rasa samak perang rebah. Samak perang terus rebah, tak sedarkan diri. Biarkan dia sekejap. Semua yang ada dekat situ rasa gembira. Bergenang air mata Siti. Semua yang ada dekat situ TJ terjaga bila Datuk dia tarik kaki dia